Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sementara saya mengharung traffic jam, ingin saya berkongsi sebuah hadis sebagai tazkirah kita bersama. Hadis ini masyhur, tapi bukan seluruh hadis. Hanya sebahagian ataupun sepotong pendek daripada hadis itu yang dimasyhurkan, yang dipergunakan, yang diperalatkan oleh sebahagian agamawan, yang kalau kita tahu konteks sebenar potongan kecil tu, kita akan tahu bahawa betapa salahnya cara mereka memperalatkan hadis itu, ya. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 3641, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan lain-lain, ya. Ia daripada Kasir bin Qais. Okey, Kasir bin Qais, beliau menerangkan bahawa pada satu hari ataupun beliau menerangkan, aku pernah duduk bersama dengan Abu Darda dalam sebuah masjid di Dimashq. Okay. Abu Darda ni ialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dan apabila Kasir bin Qais menerangkan bahawa aku pernah duduk bersama Abu Darda dalam sebuah masjid di Dimashq. Dimashq ni Damaskus, Syria, menunjukkan bahawa hadis ini berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita maklum, apabila Rasulullah wafat, para sahabat radhiyallahu anhum mereka keluar daripada Madinah ke pelbagai tempat, pelbagai wilayah yang lain untuk menyebarkan Islam, untuk menjemput orang kepada Islam, untuk mengajar Islam, ya. Tak masuk, tak menjadi pertimbangan, ini bidang aku ke bukan bidang aku, aku ni ada sijil ke tidak, aku ni ada tauliah ke tidak. Masing-masing melaksanakan tanggungjawab untuk menyebarkan Islam. Kalau nak tunggu, ini bukan bidang aku, kalau nak tunggu, ini bukan kelulusan aku, ini bukan keahlian aku, Islam tu tak akan tersebar, bahkan tak akan sampai ke Malaysia juga, ya. Sebab masing-masing akan saya tak layak, saya tak boleh cakap, kan. Okey. Jadi perkara ini ataupun hadis ini berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kasir bin Qais dan Abu Darda sedang duduk di masjid di Dimashq. Lalu datang seorang lelaki dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Madinah, untuk sebuah hadis yang telah disampaikan kepada aku bahwasanya kamu meriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku datang melainkan untuk hajat ini sahaja. Jadi berarti lelaki ini dia dah pergi Madinah. Dia jumpa beberapa sahabat yang masih ada di Madinah, tapi sahabat tu kata ada satu hadis Abu Darda yang tahu, dan Abu Darda telah pergi ke Dimashq, ke Damaskus. Lalu dia pun pergilah sampai ke sana, dan kita sama-sama maklum zaman dulu bila nak travel begitu jauh dari Madinah ke Damaskus dalam suasana padang pasir, dalam suasana permukaan yang pelbagai, cuaca yang pelbagai, tetapi seseorang ini sanggup mengharungi semua itu semata-mata untuk mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam riwayat, dalam lafaz Tirmizi, Ibnu Majah ada tambahan di mana Abu Darda bertanya, kau datang di sini bukan nak berniaga ke? Engkau datang ke sini bukan untuk sesuatu tujuan lain ke? Lelaki itu kata, tidak, aku datang ke sini semata-mata kerana nak dengar hadis yang telah pun disampaikan kepada aku bahawa kamu ada meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar sedemikian, Abu Darda pun radhiyallahu anhu menerangkan hadis yang dia riwayatkan itu, yang dia hafal itu. Yang ini baginda bersabda, sesungguhnya sesungguhnya sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sesiapa yang menempuh satu jalan yang dengannya dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Pernah dengar agaknya kan? Dan sesungguhnya, sambung lagi, dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya, yang ini membuka dan merendahkan sayap-sayap mereka, yang ini para malaikat, sebagai tanda keredaan kepada para penuntut ilmu. Okey, jadi dua rangkap ini, dua keutamaan ini merujuk kepada talibul ilm, para penuntut ilmu. Apakah itu? Apabila dia menempuh satu jalan. Alright. Jalan di sini tak semestinya perjalanan jauh ke apa ke, tapi dia mengusahakan
untuk menuntut ilmu. Alright? Untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan dia satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Dan para malaikat pun akan membuka dan merendahkan sayap mereka sebagai tanda keredaan kepada para penuntut ilmu. Jadi dua keutamaan ini, dua rangkap ini merujuk kepada talibul ilm, para penuntut ilmu. Kita sambung ya. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan diminta ampun oleh warga langit dan bumi sehinggalah kepada ikan di tengah lautan. Okey? Orang yang berilmu, okey, sekarang dah jadi orang yang berilmu ya, orang yang alim, orang yang berilmu. Tadi tu penuntut ilmu. Okey, sekarang ni pula orang yang berilmu akan diminta ampun, akan didoakan keampunan oleh semua yang ada di langit dan bumi sehinggalah kepada ikan di tengah lautan. Dan sesungguhnya, baginda bersabda lagi, dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu di atas al-abid. Al-abid ni ahli ibadah, dia fokus pada ibadah saja, adalah seperti keutamaan bulan penuh, bulan purnama pada waktu malam di atas seluruh bintang-bintang. Okey? Di sini baginda sallallahu alaihi wasallam membandingkan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah. Dia fokus pada ibadah saja, di mana permisalannya adalah seperti bulan purnama pada waktu malam yang lebih utama berbanding semua bintang-bintang yang ada. Kenapa sedemikian? Kita maklum bila bulan penuh, bulan purnama, kena pula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang tak ada elektrik, yang memang tak ada lampu, yang memang tak ada bateri lithium ion untuk nyalakan lampu. Sebab sekarang orang pergi camping pun bawa ada lampu lithium ion ke apa kan. Jadi bulan purnama ni menerangkan suasana, bukanlah terang seperti matahari, tetapi menerangkan sehingga boleh dilakukan pelbagai aktiviti. Orang yang mengembara dapat tengok jalannya, orang yang nak bertukang lah katakan, boleh nampak apa yang nak buat, orang yang memasak boleh nampak, dan pelbagai aktiviti lah. Berbanding bintang-bintang saja. Katakan malam yang tak ada bulan, tetapi ada bintang-bintang, tak dapat diambil manfaat kecuali segelitir. Yang ini orang yang tahu membaca bintang untuk dijadikan bantuan navigation. Navigation sebab apa? Stars navigation kan, dia boleh tengok bintang apa, dia tahu mana utara, selatan, timur, barat kan. Jadi segelintir saja yang dapat ambil manfaat, dan itu pun kalau dia sedang bermusafir jauh lah. Kalau dia sedang musafir tapi dia dah stop nak camping, tapi dia nak masak tapi gelap, tak boleh dapat manfaatkan bintang. Dia kena nyalakan api apa kan. Kalau dia nak buat aktiviti lain ke apa ke, bintang-bintang tu tidaklah dapat membantunya. Dan bintang-bintang ni nampak, kalau tengok nampak cantik lah kan. Sebagaimana setengah orang sekarang ni bila nampak ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, oi bagusnya, tanpa membezakan ahli ibadah tu beribadah dengan sesuatu yang sunnah atau bid'ah. Asalkan nampak dia beribadah, oh bagusnya, oi tengok dia selalu berzikir, dia ada rantai biji tasbih, dia ada gelang biji tasbih, kan. Jadi itu beza antara orang yang berilmu, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya seperti bulan purnama pada waktu malam, dengan orang yang beribadah saja, al-abid, ahli ibadah, umpama bukan sekadar bintang-bintang, semua bintang-bintang pada waktu malam ya. Bulan purnama banyak manfaatnya kepada semua, sementara bintang-bintang tu nampak je cantik, tapi yang dapat ambil manfaat ialah orang yang bermusafir dan tahu menggunakan bintang untuk membantu perjalanannya lah, stars navigation kan. Tapi kalau orang yang tahu stars navigation tapi tak bermusafir, taklah berguna juga. Katakan dia duduk rumah kan, taklah berguna juga kan. Menyebut tentang bulan purnama ni kan, saya pun alhamdulillah sebagai pilot, bila flight waktu malam, bila ada bulan penuh, separuh penuh ke bulan penuh ke, memang bermanfaat juga untuk kita melihat awan dan mengelaknya. Sebenarnya sebagai pilot dalam kapal terbang memang ada radar, kita panggil weather radar, yang dapat mengesan awan, yang dengan itu kita dapat mengelak. Tetapi kalau ada bantuan radar dan juga ada bulan purnama dan dapat kita lihat awan tu, dia lagi seronok lah bila kita mengelak awan itu ya. Jadi ia pun masih ada manfaatnya sampai sekarang bagi kami yang pilot ni. Okey, itu topik sampingan lah. Jadi ini dua keutamaan orang yang berilmu. Tadi mula-mula hadis tu dua keutamaan penuntut ilmu. Sekarang ini dua keutamaan orang yang berilmu.
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan sesungguhnya para ulama adalah waris para nabi. Okey, ini yang saya sebut di awal video ni. Hadis ni masyhur, tapi yang masyhur hanya pendek kecil aja, serangkap yang pendek yang telah dipergunakan untuk manfaat sebahagian asatizah, manfaat peribadi, yang sebenarnya kalau kita tahu konteks hadis ini sepenuhnya, ia sangatlah berbeza ya. Okey, jadi baginda bersabda para ulama. Ulama ni dia bukannya seseorang yang spesifik yang ada mendapat sesuatu keistimewaan ke, famous ke, profesor, doktor ke, imam ke apa ke. Ulama ni asalnya ialah plural kepada orang yang berilmu. Okey, jamak kepada orang yang berilmu. Jadi sebenarnya dia bukanlah merujuk kepada seseorang yang special ke, yang lebih tinggi daripada ustaz ke apa ke ya. Jadi sebab sekarang ni kita maklum ulama ni dah menjadi satu gelaran yang macam special, dan hanya orang tertentu yang jadi ulama, ataupun boleh diperdebatkan lah siapa yang nak dikatakan ulama. Okay, kelompok ni akan kata tokoh-tokoh mereka ialah ulama, kelompok ni akan kata tokoh-tokoh mereka ialah ulama kan. Padahal ulama tu sebenarnya ialah plural ataupun jamak bagi orang yang berilmu. Alright. Jadi sekarang ni orang yang berilmu tu ialah pewaris para nabi. Alright, daripada awal hadis sampai sekarang kita duk bincang tentang ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerangkan tentang ilmu. Ilmu apa yang dimasukkan tu? Ilmu falsafah ke, ilmu mantik ke, ilmu kalam ke, ilmu apa-apa lain kan. Jadi yang di bahagian akhir hadis ni kita dapat tahu ya. Okey, jadi baginda bersabda, dan sesungguhnya para ulama adalah waris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, mahupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka sesiapa yang mengambilnya, dia telah mengambil kebaikan yang banyak. Okey, jadi para nabi ni dia mewariskan apa? Ilmu. Alright. Kita umat Muhammad, kita rujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ilmu yang baginda wariskan? Ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Itu yang baginda wariskan. Sehingga dengan itu kita dapat tahu ilmu yang baginda masukkan daripada awal hadis ini tentang talibul ilm, para penuntut ilmu, tentang orang yang berilmu, tentang para ulama pewaris para nabi, ialah orang yang kalau menuntut ilmu, dia menuntut ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau yang orang yang berilmu, dia ada ilmu Al-Quran dan hadis. Dan para ulama yang pewaris bagi para nabi ni juga ialah dia mewarisi ilmu Al-Quran dan hadis. Jadi rangka akhir hadis ni kita tahu bukan semua ulama adalah pewaris para nabi, sebab ada saja ulama yang tidak mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ilmu lain-lain apa kan. Okey, baik, sedikit penjelasan tentang hadis ini. Tadi pun sambil saya bacakan hadis tu telah saya selit-selitkan sikit penjelasan, tapi tak apa, saya tambah sikit lagi. Jadi awal-awal diterangkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi dengan adanya keutamaan itu, moga-moga menjadi motivasi kepada saya, para penuntut sekalian, untuk sentiasa rajin untuk menuntut ilmu. Yang ini ilmu agama, yang ini ilmu Al-Quran dan hadis. Apatah lagi pada zaman kini dipermudahkan untuk kita menuntut ilmu. Tak payah macam sahabat tadi yang kena pergi Madinah, tanya-tanya hadis. Orang Madinah kata yang tahu tu Abu Darda. Abu Darda telah pergi ke Damaskus. Dia pula pergi ke Damaskus. Bukannya naik kapal terbang. Okey, bukannya naik flying carpet. Tapi mungkin kena naik unta ke kuda ke apa kan. Dengan begitu susah untuk mendapat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini telah dipermudahkan untuk kita mendapat ilmu, maka hendaklah kita jadikan hadis ini sebagai motivasi, sebagai penggerak untuk menuntut ilmu. Sebab kadang bila nak tuntut ilmu agama ni, macam-macam alasan yang diberikan, macam-macam sebab untuk tidak mahu menuntut ilmu. Sibuklah, itulah, inilah kan. Padahal ada keutamaan yang besar di sana. Salah satu cara ataupun kemudahan yang ada sekarang ni untuk menuntut ilmu ialah melalui YouTube. Sebab melalui YouTube ni kita boleh pilih siapa yang kita nak dengar. Kita nak pilih orang yang mengajar tu mengajar Al-Quran dan hadis. Kalau kita pergi masjid ke surau, dia bergantung siapa AJK masjid tu jemput kan. Yang nak jemput pula kena ada tauliah.
Dan yang kalau ada tauliah tu pun kan, sebab kalau yang jenis bijak-bijak yang mengajar Al-Quran dan Sunnah, yang mengajar apa yang sahih, yang mengajar sunnah membasmi bid'ah, dia tak dapat tauliah kecuali di negeri Perlis lah kan. Jadi kita nak belajar daripada ahli ilmu yang mengajar Al-Quran dan hadis. Sekarang ni ada YouTube, kita boleh pilih siapa nak dengar. Kalau kita pergi Masjid Surau, kita dengar siapa yang AJK ke Biro Pendidikan ke Biro Dakwah ke apa yang jemput kan, which is could be mungkin bagus, mungkin tak bagus, mungkin macam mana lah dia ni dia jadi ustaz kan, boleh jadi macam tu lah, mungkin saja kan. So sekarang ni kita ni semua, saya, para penonton, masa terbatas, masing-masing ada kerja, masing-masing ada keluarga. Jadi ada masa yang kita ada untuk tuntut ilmu tu, gunakanlah untuk ambil ilmu daripada ilmuwan yang pewaris Nabi. Jangan bazir masa pergi dengar kuliah-kuliah yang, sebab saya kuliah maghrib di Masjid Surau saya tak hadir, tapi bila saya hadir solat Isyak, untuk solat Isyak berjamaah di sana, jadi sambil tu dengarlah sikit, ada lagi 5-10 minit sebelum dah azan dah, tapi dia orang sambung sikit kan, 5-10 minit, kadang 15 minit. So bila dengar tu memang menahan kesabaran lah. And then kadang-kadang 15 minit dengar tu tak ada ilmu langsung pun. Dia sembang kosong, dia pusing itu, dia pusing ni. Was like, what a waste man. Dan duit yang anda duk sedekah kat Masjid Surau tu, duit itulah yang diberikan sebagai bayaran sagu hati kepada penceramah yang tak ada manfaat itu. Okay? Tempat saya lah, mungkin tempat para penonton adanya ustaz-ustazah yang mengajar ilmu yang bermanfaat kan. So, make use of the time that we have, make use of technology. Yang ini belajar melalui YouTube, di mana kita boleh pilih siapa kita nak dengar. Kita boleh pilih tajuk yang kita nak dengar. Alright? Manfaatkan teknologi. Mungkin ada orang-orang tradisional yang kata, mana boleh kena belajar face to face, mana boleh belajar dengan YouTube. Itu up to him lah. Terpulang pada mereka lah nak buat alasan-alasan tu kan. Kita tetap menuntut ilmu, medium, cara menuntut ilmu tu boleh saja berbeza-beza selari dengan perkembangan zaman. Kalau duduk face to face, duduk orang sebut apa, talaki kan, tapi yang mengajar tu mengajar sampah sarap, mengajar hadis maudhu, mengajar perkara khurafat, mengajar perkara yang membawa kepada syirik apa semua tu, buat apa kan. Okey, jadi okey, bila merujuk pada YouTube, okey, ada orang pula nak pilih yang pendek-pendek saja, yang nak 10 minit saja, dia nak yang TikTok 3 minit 5 minit saja. Okey, padahal selama dia tonton video tu daripada mana-mana ustaz, orang yang berilmu kan, katakanlah kuliah tu sejam. Sejam itulah dia dalam status penuntut ilmu. Sejam itulah dia mendapat fadilat sebagai penuntut ilmu. Sejam itulah malaikat merendahkan sayap ke atasnya sebagai tanda keredaan. So kenapa kamu nak cari video yang pendek-pendek 3 minit, 5 minit? Kan? Kalau ada yang 45 minit sejam, jangan komplain. Tonton, dengar. Alright? InsyaAllah ada ilmu di situ yang kita boleh ambil dan manfaatkan. Macam video saya pun, ada saja yang merungut panjang kan, ada saja yang merungut panjang. Padahal kalau dengar video saya tu, alhamdulillah bukan saya ada cerita lawak jenaka ke, sembang-sembang kosong ke, apa-apa kan. Alhamdulillah setahu saya penuh lah dengan dalil, hujah, penjelasan apa kan, tak ada, sampai ada feedback yang saya dapat, Captain buat video tu ceritalah jenaka sikit ke, senyum sikit ke apa ke kan. Kalau saya buat semua tu, ada lagi panjang pula. So macam video saya pun ada komplain, suruh buat pendek-pendek saja kan. Jadi sebenarnya selama kita dok tonton video tu, siapa-siapa pun, kita dapat ilmu, selagi itulah kita sebagai seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, yang dengan itu kita masuk dalam 2 rangkap pertama hadis yang saya baca tadi kan. Kalau tonton video saya yang setengah jam, 45 minit pun komplain panjang, saya sendiri menonton video-video daripada para asatizah sunnah yang lagi panjang kan. Macam kalau video-video tadabbur Al-Quran oleh Ustaz Abdul Mu'in, saya sejam 10 minit, sejam suku kan. Kadang tonton podcast Al-Khadim oleh Ustaz Adli, 2 jam lebih kan. Jadi saya pun tonton video yang lagi panjang kan. Tak ada saya nak komplain pun, tak ada saya nak pergi call Ustaz Adli, apa ni sembang sampai 2 jam, 15 minit cukup lah. Okay? Jadi jangan komplain, ketahuilah bahawa selagi mana anda dok menuntut ilmu, meskipun dengan menonton YouTube di phone ke,
di laptop screen ke apa, anda dalam kategori orang yang menuntut ilmu yang ada fadilatnya, yang ada keutamaannya, ya. Okey. Sebab saya hairanlah setengah orang ni, dia marah orang lain lagi bijak, tapi dia sendiri tak nak menuntut ilmu. Tapi dia dengki, dia tak puas hati kalau ada orang yang lain yang lebih berilmu, tapi dia sendiri tak nak menuntut ilmu. Nak tengok yang pendek-pendek, yang dalam TikTok kan, 3 minit, 5 minit, ataupun dia letak syarat kena bertalaki lah, kena face to face lah. Tengoklah kita nak face to face dengan siapa kan. Okey, tak apa. Okey, kemudian hadis tu juga menerangkan tentang orang yang berilmu. Sekarang ni apakah kriteria, apakah ciri-ciri orang yang berilmu? Pada saya ada beberapa ciri. Pertama, dia juga adalah seorang penuntut ilmu. Orang yang berilmu, dia juga adalah seorang penuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ini tidak ada akhirnya, tidak ada noktahnya, tidak ada saya dah habis menuntut ilmu. Okey? Kesalahan sebahagian orang, termasuk yang dalam bidang agama, ialah dia boleh anggap sudah habis menuntut ilmu, ataupun bila dia sudah grad, dia tidak lagi berusaha untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu dia masih apa yang sama dia belajar ketika dia dapat degree syariah ke, degree dalam bidang hadis ke, atau mungkin kalau dia nak lanjutkan master, PhD, dah ada master, dah ada PhD, habislah. Dia tak ada lagi nak berusaha untuk melakukan sesuatu lain sebab macam dah tak ada manfaat. Dan kalau dia ambil master dan PhD pun cuba cek ada manfaat duniawi ataupun tidak. Nak naik pangkat ke, dapat kerja sebagai pensyarah ke. Kalau tak ada, tak buat ada. Sebab tu banyak orang bila habis PhD, habislah. Dia tak ada nak buat PhD kedua ke apa ke. Sebagai contoh, ya. Jadi sikap orang yang berilmu ialah dia tak pernah ada full stop, tak pernah ada noktah tentang menganggap dirinya sebagai penuntut ilmu. Alright? Sebab tu sebahagian orang tu dia bila dah jadi ustaz, dia tak dengar lagi dah kuliah-kuliah lain. Dia duduk sibuk nak ajar orang saja. Dia punya ilmu masih yang sama dengan apa yang bila dia grad dari mana-mana universiti, tak kisahlah, universiti tempatan ke, luar negara ke, bila dah dapat degree dalam sesuatu bidang kan, dia stop kat situ je lah. So itu sajalah yang dia duduk cerita for the last 10-20 years sejak dia graduate. Padahal itu adalah sikap yang salah, ya. Orang yang berilmu ialah sentiasa menambah ilmu. Dia masih menganggap dirinya seorang penuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri kedua orang yang berilmu ni ialah dia mempraktikkan ilmunya itu, dia mengamalkan ilmunya itu. Alright, ciri yang ketiga ialah dia menyebarkan ilmunya itu. Jadi dia menjadi umpama bulan purnama pada waktu malam sehingga semua orang dapat manfaat. Apa guna ada ilmu? Apa guna ada ilmu sampai master, sampai PhD tapi tak ada orang dapat manfaat? Setengah orang study, dapat degree, dapat master, dapat PhD, dapat kerja di universiti sebagai pensyarah, kemudian menjadi supervisor, orang pula buat tesis bawah dia. Dan ilmu dia tang situ je lah. Orang yang dapat tesis, kemudian buat master, buat PhD, dapat doktor, buat kerja yang sama, jadi supervisor untuk orang bawah dia juga. Dia ilmu tu dia pusing kat situ saja. Yang lain-lain, orang awam pun semua tak dapat manfaat. Boleh tangkap ni lah. Mereka belajar, dapat PhD. Bila dah dapat PhD, dapat kerja di mana-mana universiti. Kemudian mereka menjadi supervisor pula kepada orang yang nak buat PhD. Orang yang nak buat PhD tu belajar, dapat PhD dengan dia, jadi pula pensyarah di mana-mana universiti lain dan ulang balik benda yang sama untuk orang lain nak buat PhD. PhD, tapi ilmu tu tak keluar. Mereka punya PhD tu pun mereka tak berminat untuk cetak, untuk diterbitkan untuk bacaan awam. Biar gitu saja, akhirnya ada sijil-sijil yang tergantung indah di bilik. Itu je lah, manfaat kepada umat tak ada. Alright? Sebab kita di Malaysia ni, jumlah orang yang lulus dalam bidang agama, baik yang belajar di sini maupun belajar di Timur Tengah ke, di mana-mana lain ke, punyalah ramai, tapi cuba nilai manfaat yang kita dapat tu berbanding dengan sebahagian agamawan lain yang menceritakan karut-marut apa semua tu kan. Alright. Jadi dia menyebarkan ilmu sampai-sampai dia menjadi umpama bulan purnama yang ramai orang dapat manfaat. Di sini mungkin ada yang kata tak ada masjid nak jemput aku pun, tak ada surau nak jemput aku pun. Halo, sekarang ini zaman kamu tak payah tunggu masjid jemput, tak payah tunggu surau jemput. Ada Facebook tak?
Ada Facebook, tulis sajalah apa yang bermanfaat di sana. Ada phone tak? Phone tu ada kamera kan? Ada kamera, buatlah video sendiri. Buatlah satu account sendiri di YouTube dan ajar saja melalui video tu. Tak payah nak tunggu orang jemput lagi dah. Alright, jadi asalkan ada kehendak untuk menyebarkan ilmu, asalkan ada kehendak untuk menjadi umpama bulan purnama, ada saja jalannya. Tak semestinya buat video, tetapi kalau nak menulis di Facebook pun boleh saja. Menulis di Facebook kan. Kalau tulis di majalah ke apa ke, mungkin editor tak terima apa kan. Tapi Facebook tulis saja. Nak buat video, buat saja video. Kan? Kadang tu ada orang tu dia fikir, kalau aku buat video berapa orang yang tonton. Kalau aku buat video tak dapat views yang banyak, tak dapat sokongan lah apa semua tu yang kadang ada yang buat. Tapi lepas 2-3 bulan, 4-5 bulan dah tutup dah ataupun dah senyap dah sebab tak dapat sambutan. Dia buat video, dia menyampaikan ilmu bukan kerana Allah, tetapi untuk mendapat view yang banyak, untuk mendapat likes yang banyak. Kalau tak dapat, okey lah. Saya tak ada orang tonton pun, tak ada orang dengar pun. Semua ustaz pun, kalau kita nak kata selebriti, dia start daripada jumlah penonton yang sedikit. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kamu tak boleh lah nak harap tiba-tiba saja ada 1,000, 10,000, 20,000 view kan. Semua orang start daripada jumlah yang kecil. Tapi yang penting niat anda tu. Anda nak jadi masyhur ke? Anda nak view yang banyak ke? Atau anda nak menyebarkan ilmu? Kalau anda nak sebarkan ilmu, kalau yang tonton video anda tu 5 orang tu pun dah bersyukur dah. 3 orang pun bersyukur juga dah. Okey? Tak semestinya kena ramai. Okey, ciri seterusnya ialah orang yang berilmu ialah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Alright? Amar ma'ruf ni samalah dengan menyebarkan ilmu tersebut, tapi nahi mungkar tu, ini satu ciri yang banyak orang yang ada ilmu tidak melakukannya. Dia ada ilmu dalam bidang hadis, tapi dia tahu ada hadis-hadis yang maudhu, yang tiada asal usulnya yang tersebar, dia buat diam saja. Dia ada ilmu dalam bidang tafsir, dia tahu ada ustaz selebriti salah tafsir Al-Quran, dia buat diam, dia tak kisah. Dia ada ilmu dalam bidang akidah, dia tahu ada orang mengajar benda yang salah dalam hal akidah, ustaz selebriti ke apa ke, dia buat diam saja, lantaklah. Aku jaga poket aku jaga kubur aku jaga kerja aku dah. Ini bukan orang yang berilmu. Dia ada ilmu tetapi dia tidak menggunakan ilmu tu untuk nahi mungkar, untuk betulkan kesalahan yang tersebar. Dia diam saja. Cuba lihat di kalangan para asatizah, berapa ramai yang sebenarnya berusaha untuk membetulkan kesalahan yang tersebar. Baik kesalahan itu dalam bidang akidah ke, dalam bidang tafsir ke, dalam bidang hadis ke, dalam bidang hukum hakam fiqah ke kan. Tak ramai. Padahal macam saya kata tadi, jumlah orang yang lulus dalam bidang agama ni ramai. Tapi banyaknya pasif, banyaknya diam, banyaknya play safe, atau tak tahulah apa-apa alasan lain ke apa kan. So orang yang berilmu tu apa tadi? Dia sentiasa, dia masih lagi seorang penuntut ilmu. Dia mempraktikkan ilmu tersebut, dia menyebarkan ilmu tersebut. Dia cari apa alternatif yang ada untuk menyebarkan ilmu tu. Dia tak tunggu, tak ada masjid nak jemput aku pun, tak ada surau nak jemput aku pun. Tak ada, bukan alasan macam tu ya. Sendiri initiate untuk sebarkan ilmu tu menggunakan media sosial yang ada sekarang ini. Dan ciri yang keempat ialah nahi mungkar. Amar ma'ruf tu boleh kita kata sebab kita nak ajak orang solat sunat mudah. Tapi kalau ada ustaz yang ajar solat sunat yang bid'ah, yang tak ada asal usulnya, nak nahi mungkar, nak perbetulkan benda tu, yang itu tak ramai yang berani berkorban, berani ke hadapan untuk melakukannya. Ini masalah sebahagian lah. Okay? Jadi orang yang berilmu tu ialah dia juga melaksanakan nahi mungkar. Baik, kemudian kita datanglah kepada rangka akhir hadis tentang para ulama kan. Okey. Jadi ingat ya, bukan semua yang disebut-sebut sebagai ulama ialah ulama. Ulama itu hanyalah yang mewarisi daripada Nabi SAW. Apakah yang Nabi tinggalkan untuk diwarisi? Al-Quran dan hadis. Jadi ulama yang mewarisi Al-Quran dan hadis, itu sajalah yang layak dipanggil sebagai ulama. Sebagai contoh, kita dengar kan ada yang ajar, kalau Rasulullah ke kanan, ulama ke kiri, kita ikut ulama, jangan ikut Rasulullah. Itu bukan ulama pewaris Nabi. Sebulan dua ni banyak dibincang tentang zikir hu. Lalu ada saja kan mereka yang pro,
yang cenderung kepada zikir hu dah sebut apa, ulama kata boleh, ulama kata harus, ulama kata ni, ulama kata ni, tapi tak ada dalilnya, tak ada anjurannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So semua itu bukanlah ulama pewaris Nabi. Banyak lagi lah contoh lain. Sebagai contoh, ulama kata boleh buat bidah hasanah, ulama kata boleh buat bidah hasanah, kan? Jadi mereka menyalahgunakan tu untuk buat bidah hasanah. Tidak juga ya. Sebenarnya bukan salah ulama pun. Mereka tu saja menyebut nama ulama, padahal kalau dikaji apa yang disebut oleh ulama, bidah hasanah itu ialah urusan dunia. Perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama, atau urusan agama, sesuatu ibadah yang memang ada pada zaman Rasulullah tapi telah tenggelam ataupun dilupakan lalu dihidupkan semula. Itu yang dimasukkan dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah bukanlah membuat akidah yang baru, bukanlah membuat ibadah yang baru, bukanlah menukar sesuatu hukum yang telah pun sedia ada. Alright? Jadi hati-hati dengan ulama ni. Bukan semua ulama ialah pewaris para nabi. Okay? Macam sekarang ni kita lihat orang yang dinobatkan sebagai ulama, mereka itulah yang banyak menyebarkan bid'ah, banyak menyebarkan khurafat, banyak menyebarkan hukum yang memberat-beratkan umat Islam, dan petua-petua. Petua ni paling best, macam-macam petua keluar. Okey? Dan semata-mata orang anggap di ulama, mereka pun terus menerima petua itu. Padahal petua itu tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diajar oleh Rasulullah sebenarnya ada dalam hal yang dia bagi petua tu, kan. Okey? Baik, panjang dah pula tazkirah saya ni. Jadi satu hadis yang sangat penting, moga-moga kita menjadikannya sebagai motivasi untuk menuntut ilmu, untuk menjadi orang yang berilmu, orang yang berkongsi ilmu, dan supaya kita tidak tertipu bahawa bukan semua ulama ialah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.